Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam siaran langsung Agenda Awani. Malam ini kita nak lihat program mengubah destini anak bangsa yang dikelolakan oleh Universiti Teknologi MARA, dan program ini sejak dilancarkan pada 2010 cukup berjaya dari sudut pendekatannya, dari sudut untuk mengeluarkan anak-anak yang tercicir dalam bidang pendidikan, dalam bidang pelajaran, dan mereka diberi peluang kedua dalam pelbagai faktor, terutamanya kemiskinan, mereka tidak ada maklumat ataupun kesedaran ibu bapa yang rendah, dan juga keyakinan pelajar itu sendiri yang tidak yakin dengan masa depan mereka. Jadi program ini cukup efektif untuk memberi peluang kedua kepada anak-anak muda kita berada dalam pengajian tinggi, bermula daripada peringkat diploma hinggalah peringkat ijazah misalnya. Jadi itu yang akan kita bincangkan, tetapi mengubah destini pada malam ini kita akan bincangkan tentang anak orang asli ataupun kelompok orang asli. Mereka juga satu kelompok yang besar dan mereka menganggap pelajaran ini agak asing bagi mereka, menyebabkan peratus keciciran agak tinggi di kalangan anak-anak orang asli. Jadi itu yang akan kita bincangkan bersama tiga orang tamu saya pada malam ini, orang-orang hebat belaka. Di sebelah kanan saya Profesor Madya Muhammad Hanafiah Harun, orang kuat mengubah destini anak bangsa, pengarahnya dari UiTM, dan di tengah sana Junaina, anak perempuan Syarif, pelajar penuntut orang asli di UiTM Jengka, ya. Okey, sekarang berada di Diploma Pengurusan Ladang. Okey, di hujung sana saudari Liana Zainuddin, penuntut orang asli UiTM, Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat. Selamat datang semua. Okey, Prof, mungkin kita mulakan perbincangan pada malam ini, nak dengar juga sedikit daripada dua orang anak muda kita yang bersama Prof malam ini. Mungkin bermula dengan Junaina. Bagaimana dapat katakan menyertai program mengubah destini anak bangsa ini? Sedangkan sebelum ini mungkin peluang itu sudah ada tetapi tidak terbuka untuk bersama-sama. Adakah apa faktornya tidak mahu melanjutkan pelajaran, Junaina, pada ketika itu? Masa tu bukan tak nak melanjutkan pelajaran. Masa tu saya lepas SPM. Masa tu UPU punya tak ada, tak dapat. Yeah. Semuanya tak lepas lah. Tak lepas. Waktu tu saya dapat mula nak melanjutkan untuk STPM. Tu ayah tak bagi. Tu saya dapat surat daripada satu borang daripada sekolah. Kaunselor saya bagi, cakap tolong isi borang ni. Saya pun isilah, tapi saya tak tahu pun tu borang MDAB. Tu lepas saya isi, saya hantar. Tu dalam masa Mei ada satu panggilan dekat ayah, cakap ada daripada UiTM untuk pra punya. Tu saya pun pergilah, ayah bincang dulu dengan ayah, sebabkan masa STPM ayah tak bagi. Tu saya pun bincang-bincang, ayah cakap tak apalah, ayah hantar. Saya masuk masa tu lambat sikit. Orang dah orientasi dalam seminggu tu, saya masuk hari ketiga. Tu masa tu pengalamannya memang seronok lah. Pada ketika itu keputusan ayah memberi kebenaran untuk menyertai MDAB, apakah faktornya? Kerana sebelum itu menghalang untuk menyertai STPM untuk tingkatan 6. Masa tu saya ada salah keluarga sikit. Tu tapi lama-lama saya bincang dengan ayah, ayah setujulah. Tapi tak adalah faktor, ayah tak menghalang saya belajar. Tapi masa tu ada masalah sikit yang tak dapat berjalan. Sekarang bagaimana? Dah masuk di peringkat diploma di UiTM Jengka. Sekarang tak ada masalah? Oh, tak ada masalah. Itu pengalaman Junaina. Mungkin nak di hujung sana Liana, pengalaman Liana. Bagaimana mendapat peluang untuk bersama MDAB, dan apakah faktor yang mendorong kataupun Liana bersama-sama dalam program MDAB untuk menyertai dan juga mendapatkan sekurang-kurangnya bermula dengan diploma sekarang? Okey. Mula tu sama juga macam dia dah. Keputusan UPU tak lepas. So keputusan bagus. Agak sederhanalah keputusan SPM, agak sederhana. Lepas tu saya jumpa kaunselor di sekolah kan. Lepas tu dia sarankan saya ambil borang MDAB. Lepas tu saya ambil lah, saya isi. Lepas tu saya rasa macam tak ada jawapan juga. Saya masuk form 6. Saya masuk form 6 selama seminggu. Tiba-tiba ada orang call. Panggilan ya. Dari UiTM Pahang. Lepas tu saya diterima untuk program perdagangan kan. So saya terima lah. Mak ayah saya je setuju je. Tak ada halangan. Bagaimana perasaan apabila dapat panggilan untuk menyertai program MDAB UiTM? Walaupun setakat pra je, tapi saya rasa amat gembira juga. Apabila ditolak segala permohonan dalam proses pertama UPU, apa perasaan ketika itu? Agak kecewa sikit. Sebab
matlamat memang nak masuk USPAS, ISPM. Ya. Tapi tidak tercapai akibat mungkin ada kata kekurangan dari sudut keputusan dan sebagainya begitu. Itu dua cerita anak muda kita, saya rasa tersentuh jugalah. Nampaknya ada pelbagai faktor. Kalau kita teliti betul-betul daripada dua cerita yang pendek itu, ada isu keluarganya, ada isu kata pun penerimaan daripada peringkat yang tertingginya, ada isu berkenaan dengan keyakinan diri dan keluarga mereka juga. Prof, ini satu program yang hebat pada saya lah, melihat dari sudut susur galurnya dan sebagainya, dan masuk tahun ketiga. Apa yang Prof melihat dah batch pertama sudah masuk ke peringkat diploma, bagaimana penerimaan di bawah sana dan juga pihak UiTM untuk meneruskan projek ini? Kita amat berterima kasih kepada Sir Nadia daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga daripada Naib Chancellor UiTM. Di mana program ni kalau kita lihat pada masa depan dia memang amat baiklah diteruskan. Oleh kerana apabila kita nak mengubah destini anak bangsa ni bukan senang. Memang susah. Masalah persepsi, masalah sikap, masalah sosioekonomi, sosiobudaya dan sebagainya akan diambil kira dalam perubahan ini. Dalam proses transformasi bangsa ni, di mana keselesaan merupakan suatu halangan yang paling besar kepada mana-mana bangsa pun. Di mana kalau kita lihat kepada anak-anak orang asli lah, di mana mereka bergerak dalam kehidupan yang mudah, ringkas. Tetapi kita nak membawa mereka, bukan kita nak pindah mereka dalam alam kita, tapi mereka masih boleh hidup dalam alam mereka, tetapi menikmati pelajaran di peringkat yang lebih tinggi, supaya apabila kita bercakap tentang sesuatu isu di dalam dunia ni, dia boleh memahami dan dia boleh berbincang kembali dengan orang-orang di kampungnya. Di mana kalau kita tidak cuba mengubah, dan kita nanti akan dapat masyarakat yang ada jurang perbezaan, tertinggal. Okey Prof, kita akan bincang perkara ini lagi juga, dan juga nak kutip lagi pengalaman Liana dan juga Junaina, kerana kita tahu anak-anak orang asli ni mereka agak ataupun selesa dengan kehidupan mereka. Mereka ada halangan yang besar dari sudut mental mereka untuk mengubah dari satu tahap ke satu tahap. Dan ada orang kata pun barrier, halangan-halangan lain seperti bahasanya, budayanya dan juga cara mereka melihat dunia, world view tu. Jadi kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Terima kasih kepada anda yang masih bersama kami dalam agenda awal ini. Kita mengubah destini anak bangsa orang asli. Mungkin Junaina, siapakah yang mendorong sebenarnya dalam untuk mengubah nasib kita untuk keluar daripada kepompong, bukan kemiskinan tu agak subjektif lah sifatnya, mungkin pada Junaina tidak ada apa masalah pun. Tetapi apa yang mendorong untuk berjaya dalam pelajaran, Junaina? Yang mendorong saya untuk berjaya dalam pelajaran ni mak ayah saya lah. Mak ayah saya memang suruh saya belajar, lepas tu mengubah nasib saya sendiri. Ayah saya cakap tak ada harta lain selain ilmu yang ayah saya boleh bagi dekat saya. Lepas tu dengan tu dia memotivasikan diri saya lah nak belajar, tu nak berjaya, tu nak ada kerjaya sendiri dan mengubah nasib keluarga saya sendiri lah. Di peringkat sekolah mendapat keputusan yang agak baik, siapa yang memberi dorongan terbesar ketika itu? Cikgu lah. Cikgu yang rapat dengan saya. Betul kalau saya ada masalah, saya akan bercakap dengan cikgu. Lepas tu kawan-kawan. Ada tak ketika yang rasa macam setakat ini sajalah aku belajar, kerana tak laratlah macam-macam halangan ataupun masalah dihadapi, utamanya diri sendiri, keluarga dan sekitarannya. Adakah ada masa tu terfikir macam tu tak? Kadang-kadang tu ada, tapi bila dah saya akan mensabar diri, saya fikir lagi. Tu daripada situ tak ada lah perasaan tu dah. Dah masuk ke kampus sekarang dia jengka, ada rasa rendah diri lagi? Tak ada lah. Itu mengubah destiny tu. Okey, di hujung sana Liana, siapa memberi inspirasi? Bagaimana inspirasi itu datang? Inspirasi tu saya rasa mungkin saya lihat keadaan keluarga saya. Lepas tu pakcik saya juga pun ada juga masuk kan. Lepas tu saya rasa macam saya kena ubah cara hidup saya. Status hidup kita orang kan. Kena tingkatkan, takkan sampai bila-bila kat bawah je kan. So saya rasa macam itulah. Rasa kesedaran untuk mengubah itu datang daripada peringkat yang bagaimana? Peringkat sekolah mendengar ataupun dah keluar dapat keputusan yang bagus ataupun bagaimana?
pada ketika memang itu? Sejak sekolah lagi. Sejak sekolah menengah. Dah ada cita-cita untuk Ya, dapat pekerjaan yang bagus, melanjutkan pelajaran di negeri dan sebagainya. Bagaimana dengan rakan-rakan di kampung yang lain pula? Diorang pun ada juga ramai yang masuk STPM. Okey. Diorang pun ada dah yang sambung belajar juga. Ada kekangan tak apabila kita bercita-cita besar tu pada awalnya? Pada Liana? Tak ada juga. Kekangan dari sudut orang kata pun perbelanjaan atau susah. Ada, memang ada. Jadi bagaimana jalan keluar ketika itu? Yang keluar adalah saya guna apa? Beasiswa yang saya dapat semasa di sekolah kan. Saya melanjutkan pelajaran di sini. Di sini pula, di UiTM Jengka. Masih bergantung dengan orang kata pun peruntukan ibu bapa dari kampung sebagainya? Ada lah juga. Ada sikit-sikit. Sikit-sikit. Tapi tidak berharap penuh lah. Tidak. Kalau perlu orang kata pun mengikat perut lah. Tak ada sampai macam tu. Okey. Itu sebenarnya kita nak bawa balik pada Prof. Ini merupakan asam garam mereka, hari-hari mereka lalui, dan saya rasa beribu lagi di luar sana macam ini. Kalau kita melihat anak-anak orang asli ini, mereka ada keupayaan mereka, tetapi mungkin pendedahan itu kurang, kesedaran ibu bapa mereka, ekosistem mereka, saya rasa ekosistem adalah yang terbesar sekali. Jadi bagaimana Prof melihat pendekatan yang berbeza sekali UiTM masuk ke kampung-kampung orang asli mengeluarkan produk-produk sebegini? Ya, kalau kita lihat kepada cara yang kita masuklah, di mana apabila kita sampai ke satu kampung, kita melihat dengan perasaan kasih sayang. Ya. Orang kita ni yang paling subur di UiTM adalah perasaan kasih sayang kita kepada bangsa kita sendirilah. Di mana bila kita sampai ke kampung itu, kita bukan nak suruh mereka mengikut kita. Kita mahu memperbaiki taraf kehidupan mereka. Di mana mereka patut mendapat sebahagian ataupun mungkin mewarisi apa yang telah kita ada. Nah, ini gambarnya. Petugas-petugas UiTM naik perahu panjang ke kawasan-kawasan pedalaman. Kita teruskan, Prof. Jadi kalau kata kita punya approach, kita punya pendekatan kepada masyarakat orang asli, macam kita pergi ke Jengka, ke Pahang, ke Perak, misalnya ke Kelantan, kawasan-kawasan asli kita masuk. Walaupun pengambilan kita amat berkurangan, amat kuranglah. Di mana jumlah yang kalau kita ikutlah setakat inilah, semester ni hanya 7 orang. 7 orang je. 7 orang saja orang asli yang puas belajar. Puas kita cari dah. Yes, puas kita cari. Di mana kita nak mengubah perspektif mereka. Ya, betul. Kita nak mengubah gaya hidup mereka, di mana pelajaran adalah utama dalam kehidupan kita. Dan kita banyak halangan-halangan di mana dia tidak mau mengubah nasib mereka kerana selesa. Buat apa nak ubah benda ni, tapi kita dapati bahawa sebenar-benar mereka memang dah ada dah keinginan untuk mengubah. Dan kita dah tengok rahsia kejayaan orang asli. Memang hebat, hebat. Dan kata tadi Liana tadi, di mana bapa saudara dia dah graduate. Jadi terbukti bahawa cara pendekatan yang kita buat ni, kita boleh ubah nasib bangsa kita. Dan 4 kaum ni, di mana orang asli, orang Melayu, orang Sabah, orang Sarawak, mereka ni adalah satu keluarga sebenarnya. Satu keluarga. Kita perlu suburkan kasih sayang sama kita. Prof, pada awal tadi cerita, ada yang sudah memasuki perdagangan, sains dan sebagainya. Tetapi apabila mereka masuk, mereka dapat RM300, cabut lagi. Jadi ini adalah asam garam. Mereka tak nampak benda tu dari sudut jangka masa panjang. Jadi mengapa mereka orang kata pun cepat putus asa, cepat rasa susah tu agak remeh lah. Tak mahu susah pening kepala. Pada saya lah, macam orang yang susah, apabila mereka mendapat sedikit nikmat, yang nikmat sementara saja. Katalah kita bagi duit 400, ada sejarahnya. Yang lari balik kerana bagi mereka 400 tu dah besar, dah boleh buat istana dah. Tetapi sepatutnya lah 400 itu adalah peluang untuk mereka memperbaiki taraf hidup mereka. Di mana kesusahan itu adalah sebagai suatu ubat. Sepatutnya sebagai suatu ubat untuk kita bergerak dengan lebih sihat ke depan. Jadi kesusahan ini akan membantu kita menjadi lebih kuat. Bukan setakat 400 kita akan dapat. Lebih pada tu. Dan di mana kalau kita lihat pengorbanan yang dibuat selama 3 tahun atau 4 tahun, manfaat yang kita boleh gunakan selama 30, 40, 50 tahun mungkin. Generasi. Kemudian dia boleh perbaiki diri dia, boleh perbaiki taraf hidup anak dia, cucu dia dan kelilingnya. Semua sekali.
Ada juga kes yang Prof kongsikan pada awal tadi, mereka yang sudah masuk ke peringkat diploma tetapi tak mampu meneruskan pengajian kerana kekangan keluarga, tidak mampu membiayai misalnya. Dan mereka tekad untuk tinggalkan pengajian dan kembali semula ke keluarga dan sebagainya. Itu juga faktor-faktor yang perlu difikir, bagaimana mereka ini dalam keadaan yang cukup sukar untuk terus hidup, memikirkan ibu bapa, memikirkan adik-beradik yang lain dan sebagainya. Itu pada mereka adalah biasa. Tetapi kita pula yang melihat isu ini bagaimana? Kita akan tanya lagi Liana dan juga Junaina dan Prof. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Kita masih membincangkan mengubah destini anak orang asli. Mungkin Prof, isu yang tak mahu menghadapi masalah, tak mahu menghadapi cabaran itu di kalangan anak-anak bumi putera, termasuk anak orang asli ini, mungkin berlaku di depan mata Prof dan juga rakan-rakan dalam program MDAB. Mungkin boleh ceritakan sedikit. Okey, terima kasih Saudara Nazri. Sebenarnya macam ini, kalau kita takut daripada menghadapi masalah dan kita lari daripada masalah, masalah itu akan terus menghantui kita. Masalahnya ialah di mana kita kena hadapi masalah. Dengan menghadapi masalah itu barulah kita akan bertambah kuat, kita tambah dewasa. Dan bila kita menghadapi masalah, kita boleh gelak kepada masalah yang datang depan kita. Itu sedang saja. Dan apabila pelajar-pelajar menghadapi peperiksaan, itu satu kesusahan. Tapi anggaplah itu sebagai suatu ujian untuk memperbaiki taraf hidup kita. Sama juga dengan menghadapi masalah. Kalau masalah itu kita lari dari masalah, kita sampai bila pun kita tidak akan dewasa. Cuba cerita sikit pelajar yang dah masuk program di Dungun tu tak mampu meneruskan, tapi dapat putusan CGPA 3.5 cukup tinggi. Ya. Dia ceritanya ialah dia mendapat 3.5 di semester 1 Prasains. Dan kemudian ditawarkan membuat kejuruteraan. Tapi dalam tengah-tengah pengajian dia, bapanya tidak mampu membayar yuran. Lepas tu taraf hidup dia, kasut, baju dan pakaiannya berbeza dengan orang lain. Maka dia merasa ada rendah diri. Dan dia rasa dia tidak boleh tahan dengan kesusahan itu. Bahkan dia balik ke kampung dia. Dan dia menjadi pekerja di kedai jual minyak. Petrol station, attendant jual minyak. Dan masalah ni bukan saja berlaku di situ saja. Ada satu lagi masalah di mana di Kuala Pilah, seorang pelajar dapat keputusan. Lepas tu kita suruh ahli parlimen Kuala Pilah pergi menjejaki pelajar ini. Dan lepas dipujuk, dia tak mau. Dia kata mak saya tak ada orang nak jaga, apa tu bapak dah tak pedulikan mak, dan saya terpaksa membantu mak saya jaga anak orang. Dia kata saya tak ada duit. Habis kita nak bantu you. Dia kata saya tak mau belajar lagi dah. Saya tak mau belajar. Sampai ke tahap itu. Ya, saya depresi mereka ya. Saya merasa nak menangis lah. Betul. Saya pun terasa macam something wrong di situ ya. Dengan masyarakat kita ada satu masalah di mana ketahanan tu kurang. Dan kemudian daya usaha nak mengubah nasib diri itu, dia tak ada, dia kurang. Dia macam kalau kita ke peribahasa lama lah, rezeki sejupak tidak akan jadi segantang. Cakap tu je lah. Cukuplah. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tak ada kais sekali boleh simpan 10 tahun. Tidak. Dia tak mau benda tu. Dia nak buat benda tu sakat apa yang ada depan mata. Tak boleh, kita kena ubah perspektif. UiTM dengan program MDAB ini mengubah persepsi itu. Maksudnya, apakah cara lain untuk memujuk mereka-mereka ini? Kerana mereka tahu, kita tahu program-program seperti ini sudah lama dilaksanakan. Ada agensi-agensi tertentu patutnya orang kata pun reach out kelompok-kelompok sebegini dan bawa ke peringkat mainstream dan sebagainya. Apakah pendekatan yang UiTM lakukan untuk orang kata pun dana pun satu hal juga Prof kan? Prof kata terpaksa UiTM keluar duit sendiri, alumni sumbang, pihak pusat zakat sumbang dan sebagainya. Mereka pula datang dari keluarga susah. Kes-kes begitu nampaknya mereka nak berjuang tetapi kekangan keluarga pula nampaknya. Jadi macam mana Prof? Kita ada satu masalah dalam kalangan orang kita ni lah. Bila dia susah, dia tak nak mengaku dia susah. Jadi atas orang lain yang mempunyai sumber kewangan untuk membantu. Misalnya lembaga zakat, macam badan korporat. Kita dapat sumbangan daripada badan korporat di mana mereka memberikan sumbangan yang bukan sedikit. Dan kita harapkan dengan sumbangan ini masyarakat akan lebih terbela lah. Tapi kalau kita tengok kepada keadaan hari ini yang terjadi ialah di mana sumbangan ini tak berapa nak marilah, tak berapa nak datang. Inilah maksudnya, ramai-ramailah bersama dengan program UiTM ni. Program MDAB ni program yang murni untuk membantu bangsa kita berubah daripada
susah kepada senang. Dengan pendidikan lah kita boleh ubah masyarakat kita. Tapi kalau berterusan ya sumbangan kurang, Sukar juga ya. Sukar juga. Program yang bagus, hebat dia punya objektif dan sebagainya. Mungkin Liana, bagaimana untuk bersama-sama rakan-rakan lain untuk mereka bersahut cabaran MDAB ini untuk masuk program perdagangan ke perasaan dan sebagainya. Kalau mereka tak tahu di luar sana bagaimana caranya pada awalnya pengalaman Liana? Pada pendapat saya, pihak UiTM kena adakan macam satu program di tempat saya. Contohnya tempat saya ke Cameron kampung Highland. saya ya. Pergi ke kampung Cameron Highland tu. Kampung saya tu. Sebab orang di sana macam tak tahu sangat benda ni. So ataupun mulakan di peringkat sekolah lagi. Maksudnya boleh. buka peluang-peluang itu di sekolah, pejabat kaunselor dan sebagainya. Okey, pengalaman Junaina pula? Bagi mereka yang tak tahulah program ini wujud, dapat result cukup-cukup makan tetapi ada yang lulus, ada yang dapat kredit dan sebagainya. Bagaimana caranya? Caranya saya... Ya, pengalaman Junaina sendiri. Pengalaman saya sendiri, cikgu saya banyak membantulah. Saya pun selalu bertanya kepada cikgu macam mana nak ubah nasib saya sendiri kan. Macam saya seorang je yang kiranya daripada calon SPM pun saya seorang je, dalam kelas pun saya seorang. Cikgu pun banyak bagi semangat. So kalau apa yang saya tak tahu saya akan tanya cikgu. Contohnya masa saya nak ambil pra dulu, cikgu yang tolong. Nampaknya itu dapat memudahkan kerja UiTM dan juga Prof dan rakan-rakan pergi ke sekolah, jumpa pejabat pengetua, jumpa ahli parlimen, jumpa ADUN dan sebagainya. Mereka tahu anak-anak karya mereka. Begitu, Prof? Ya. Kita punya program di mana kita cuba masuk ke dalam masyarakat melalui pemimpin-pemimpin masyarakat, ketua-ketua kampung, kaunselor, guru-guru, dan kita edarkan borang. Borang yang kita edarkan tak payah nak pergi ke Shah Alam lah. Tak payah nak pergi ke UiTM. Sebenarnya daripada laman web pun sekarang dah ni, boleh. Boleh diakses borang tu www.online.uitm.edu.my. Dalam klik dekat situ borang MDAB, boleh print borang dan boleh isi dan kemudian hantar kepada kita. Masalah pendekatan kita di mana kita pergi, kalau boleh kita nak sentuh semua hati. Seluruh pelusuk lah. Seluruh pelusuk. Dan alhamdulillah lah setakat ni masyarakat kita orang putih kata responsif lah. Yes, very responsif. Terima kasih pada Profesor Madya Muhammad Hanafi Harun. Terima kasih kepada Junaina dan Liana. Kita akan panggil lagi Prof untuk ceritakan benda-benda yang menarik dalam program MDAB ini. Mungkin satu masa jika ada peluang jemputlah saya bersama-sama masuk ke sungai, masuk ke kawasan pedalaman. Nak tengok bagaimana warga UiTM reach out anak-anak muda yang hebat ni tetapi ketinggalan dari sudut peluang dan sebagainya. Terima kasih Prof. InsyaAllah jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke Facebook kami, ke Twitter kami, ke email kami. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.